Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Para peserta, para penonton di rumah, hadirin, para pecinta Al-Quran yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan Mu'alim Furqan pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita meneruskan pelajaran kita di dalam Al-Quran, bagaimana kita bersama membetulkan ucapan-ucapan, sifat dan makharijul huruf. Walau bagaimanapun, para penonton sekalian, tak dapat dinafikan bahawa untuk dapat menguasai bacaan Al-Quran tentu memerlukan masa dan kesabaran. Oleh sebab itulah, maka dalam masa yang singkat ini, Mu'alim cuba untuk dapat kita berkongsi bersama ilmu-ilmu Al-Quran, khasnya berkenaan dengan sifat dan makharijul huruf, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa huruf-huruf hijaiyah. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, kita mengulang kaji dahulu beberapa huruf yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, iaitu huruf bunyi, huruf sin ataupun sa, kemudian sya, sa dan sya. Kita perhatikan dahulu, kita mengulang kaji pada wazan huruf sin, huruf bunyi sa, Peserta ikut bersama Mu'alim. Okay. Sa, si, su, bas. 1, 2. Sa, si, su, bas. Su, san, sani, sasna. Susan, sani, sasna. Minal musni. Minal musni. Masisan, sanisa. Masisan, sanisa. Okay, alhamdulillah. Kita cuba peserta kita. Sila puan. Sa, si. Sasi, subas. Ya. Sa. Susan. Susan. Sa. Okay, sila gunakan mikrofon biar lebih jelas, biar boleh dengar lagi. Ya. Ya, sila. Sasi, subas. Sa. Susan. Susan. Sani, Sani, Nah, bagus. Minal musni. Minal musni. Masisan, sanisa. Masih sanisa. Okey, alhamdulillah. Sedikit kita ingin meluruskan bacaan puan tadi. Alhamdulillah sudah mulai bagus. Kita luruskan sedikit. Ketika menyebut huruf-huruf hijaiyah, pastikan mulut kita sentiasa dalam keadaan terbuka, jangan ditutup. Sa, si, su, bas. Okay. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Kita cuba sama-sama. 1, 2. Sa, si, su, bas. Teruskan. Su, san, sani, sasna. Minal musni. Masisan, sanisa. Alhamdulillah. Kita teruskan pada huruf seterusnya. Baik, pada huruf shin ataupun bunyi sya, sya. Okay. Di mana makhraj huruf shin? Ia berada pada pertengahan lidah dan menyentuh langit di atas. Ya, pertengahan lidah. Dia sya. Perhatikan, cuba elak dari membulatkan mulut. Sya. Sya. Dia bukan sya.
Dia sya. Sya. Okey, kita cuba bersama. Sya shi shu bash. Shu shan shani shashna. Minal mushni. Mashishan shanisha. Okey, Puan cuba. Sila. Bawa, pegang mikrofon. Ya, bagus. Syashi shubash syusan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Alhamdulillah. Hanya sedikit saja yang perlu kita luruskan tadi, bercampur antara bunyi shin dengan sin. Ya, ada bunyi di masi dengan mashi, masi. Kenapa mesti berbeza? Sebab pada huruf shin terdapat sifat tafashi. Sifat apa? Tafashi, yang maknanya udara keluar berhamburan. Ketika menyebut huruf shin, tafashi, ia berbeza dengan huruf sin. Pada sin tidak ada sifat tafashi, tetapi sifat safir. Ya, sifat safir. Baik, itu mengapa nanti insya-Allah kita akan perdalami lebih lanjut lagi. Hari ini insya-Allah para peserta sekalian, kita masuk pada huruf yang baru. Ya, pada huruf yang baru. Okay, kita tengok dahulu huruf-hurufnya. Okey. Ini adalah sa. Apa? Sa. Apa? Sa. Okey. Sebahagian masyarakat membaca huruf sa dengan membulatkan mulut. Sa. Sa. Mohon maaf, ini bukan bacaan yang benar atau tepat. Elakkan daripada membulatkan muncung ataupun mulut ke hadapan. Sa. Sa. Bukan, tetapi sa. 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 Si. Su. Cuba sa. Si. Su. Else. Bukan else. Bukan else. Tak mau. Else. Ya, ada sifat safir di situ. Else. Okey. Kita cuba terus pada wazan kita. Sa si su bas. Sila. Sa si su bas. Su sa ni sasna. Minal musni. Masisan sanisa. Sasisu bas. Susan sanisasna. Minal musni. Masisan sanisa. Okey, cuba peserta kita mentafsir, sila. Sa si su bas. Susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Alhamdulillah, subhanallah. Ada dia punya burdah suara di situ. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah selepas ini kita sambung lagi. Jangan ke mana-mana, kita commercial break sekejap lagi. Terima kasih.
Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Muallim Furqan, para peserta sekalian, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Tadi kita sudah mendengar bersama bagaimana peserta kita mengucapkan lafaz ataupun huruf sa. Huruf sa. Para penonton sekalian dirahmati oleh Allah, pada huruf sa terdapat padanya beberapa sifat yang kita maklum, di antaranya adalah itbaq, kemudian dia adalah huruf isti'ala, yang mana tentu dapat dimaklumi bahawa dalam pengucapannya terasa agak berat dan dia diikuti oleh huruf-huruf selepasnya pun huruf itbaq yang kita akan bahas lepas ini insya-Allah. Hanya sahaja para penonton sekalian, perlu kita ambil perhatian bahawa terkadang dalam membaca Al-Quran, huruf-huruf selain daripada huruf itbaq atau isti'ala terpengaruh kepada bunyi ataupun sifat huruf tersebut. Seperti contohnya, sebahagian di antara kita ada yang membaca dalam satu ayat misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia membaca bi-os. Sepatutnya bi-els. Bukan bi-os. Kenapa dibaca bi-os? Sebab terpengaruh daripada sifat itbaq dan isti'ala daripada huruf sad yang dibaca tadi. Maka berhati-hati. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang insya-Allah selepas ini dalam huruf dad pun demikian juga, maka perlu kita ambil berat dalam penyebutan huruf pada setiap bacaan ayat Quran yang kita baca. Okey, kita cuba sekali lagi. Okey, pada huruf sad. Okey. Sa si su bas. 1 2. Sa si su bas. Su sa ni sasna. صصنا من المصن من المصن مصيصا صنيصا. مصيصا Sekarang cuba semua peserta baca sendiri daripada awal hingga akhir. Sila. 1 2. صصيص بس صوصا صيصصنا من المصن مصيصا صيصا. Baik, alhamdulillah. Sebelum Muallim terlupa, satu lagi yang ingin Muallim sebutkan. Ada juga yang membaca huruf sad ketika dia sakinah terkeluar seperti qalqalah. Seperti contohnya sa si su bas. Bas. Hati-hati. Ya, memantulkan bunyi pada huruf yang tidak ada pantulan seperti qalqalah misalnya, maka dianggap sebagai satu kesalahan. Walaupun masuk kategori lahnun khafi, tetapi tetap ia perlu kita jaga dan ambil berat. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita masuk kepada huruf yang baru. Okey. Nah, ini memang dari semua huruf hijaiyah, nampaknya inilah huruf yang paling berat. Sebab itu bahasa Arab, tuan-tuan penonton sekalian, dipanggil dengan lughatud dad. Lughatud dad, bahasa dad. Sebab sebahagian para pakar-pakar bahasa mengatakan orang apabila fasih menyebut dad, maka insya-Allah huruf yang lain kita kata apa? Kacang je. Wah, dia macam itu. Istilahnya macam itulah orang kata. Mana penguasaan huruf dad, di mana makhrajnya? Huruf dad dia berada pada tepi lidah, ya, pada sepanjang tepi lidah kanan kiri kita, dan ketika menyebutnya maka ia menyentuh pada gigi geraham kita kanan ataupun atas, ya. Dan satu sifat khas yang terdapat pada huruf dad
yang tidak ada pada huruf yang lain adalah istitalah. Apa itu? Istitalah, bunyi yang memanjang ketika kita membunyikannya, apatah lagi ketika mewakafkannya. Contoh seperti L. Cuba. L. Ya, tidak boleh up. Tak boleh, dia L. Ya, L. Okey, coba seperti sini contohnya. Baca bersama. Dadidu bal. Sila. ضبيض بض Dadidu bal. ضبيض بض ضاد ضبنا. ضوضا ضبنا من المضن من المضن مضيضا ضنضا. مضيضا ضنضا ضاديض بض ضبيض بض ضوضا ضنضبنا ضوضا ضبنا من المضن من المضن مضيضا ضنضا. مضيضا ضنضا. Okay, Alhamdulillah. Perhatikan sebagaimana huruf-huruf yang lain yang selalu muallim tekankan, jangan selamba membacanya. Terkadang kita tertawalud huruf yang bukan tawalud di situ ataupun huruf yang bukan qalqalah di situ. Seperti ini kebanyakan, seperti dadidu bad. Ini satu kesalahan yang tidak boleh terjadi. Ya, bukan bald, dia bel, ya, bel. Dan juga tidak boleh baca dadidu bak pun bukan. Ada istitalah, memanjang bunyinya. Bel. Kalau istilahnya kita menggunakan slow motion, dia macam bel. Macam tu. Macam slow motion lah. Bel. Tapi kita tak baca macam itulah, kan? Pelik pun nampaknya, kan? Dia bel. Jadi bawah tepi lidah, kanan ataupun kiri, sentuhkan kepada gigi geraham kita, atas kanan ataupun kiri. Okey. Ataupun ada membaca huruf dad dengan makhraj dal. Dot. Ini pun salah. Ya, bukan dot. Okey. Baik. Jadi bagaimanapun masa dinyatakan oleh muallim bahawa masa kita sangat-sangat singkat. Tapi insya-Allah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selepas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.